ni. Tapi kita tahu salam ni adalah doa syiar Islam. Sampai satu ketika Nabi bersabda kepada Anas bin Malik, apabila kamu bertemu dengan ahli keluargamu, maka ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam, nescaya dirimu dan ahli keluarga kamu diberkati dan dirahmati Allah. Bahkan kepada si mati pun kita dianjurkan untuk memberi salam. Lagilah yang hidup mah. Kalau balik rumah ni kan ramai perempuan ni. Mana suami masing-masing ni? Wujud tak? Hidup tak? Hidup, Masya Allah. Tapi mungkin dia gigih ngantar lah ya. Ngantar, jemput. Kadang datang dengan kawan ni kan. Bila balik tu kan, masuk rumah tu, kalau nampak pinggan tak basuh, bagi salam dulu ko, marah dulu. Cari tu mana tuan pinggan tu kan. Lupa dah nak beri salam tu kan. Masya Allah. Kalau bagi salam, insya Allah selamatlah daripada marah tak tentu hala kan. Sebab dah doa tu, syaitan pun lari dengar tu. Melainkan kalau bagi salam, Assalamualaikum, dengan campur marah tu bukan doa kan. Masya Allah. Kita nak bagi salam ni, insya Allah kita jawab. Sebab doa ini adalah doa yang kita sangat perlukan. Salam membawa maksud ni, tak bagi lagi, sabar ya. Macam tak sabar-sabar kan. Assalamu, salam sejahtera. Jadi tak nampak. Sebenarnya kan sian pakcik tunduk gini semua tak kono kan. Subhanallah. Salam membawa maksud assalamu, kesejahteraan, alaikum, ke atas kalian, warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, dan barakah Allah. Jadi kita memang perlu 3 perkara ni. Tak dapat dah 3 ni, hidup di dunia pun tak bahagia, di akhirat lagi sengsara. Kita perlukan keselamatan, kesejahteraan, kita perlukan keberkatan, dan kita perlukan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah tak boleh masuk syurga. Itu hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak ada satu pun amalan yang boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Tidak ada apa-apa amalan, Nabi kata. Lalu sahabat bertanya, adakah kamu juga ya Rasulullah? Aku pun, kecuali dengan rahmat Allah. Hanya dengan rahmat Allah boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Tapi nak dapat rahmat Allah, mesti dengan amal soleh. Bukannya kita cakap, tak payahlah berio buat amal soleh. Amal ni tak boleh buat pun selamat api neraka. Tapi nak dapat rahmat Allah, mesti dengan amal soleh. Antaranya, doa di dalam ucapan salam. Kemudian kita minta apa? Barakah, keberkatan. Baju kita pakai ni, esok kalau mati boleh bawa tak? Handbag. Sayang pula handbag mahal tu kan. Tak boleh bawa. Bagi siapa? Kalau sekarang ni orang minta handbag, nak bagi tak? Laju. Dia orang perempuan laju. Dia tak ada fikir. Haji, tanya tu jawab laju tak? Itu ya, jangan berani-beranilah bergaduh dengan orang perempuan. Dia punya mulut laju. Papa laju kan. Dekat mulut orang perempuan tu ada madu, ada racun. Dua-dua ada. Manis, pahit, semua kat mulut orang perempuan. Dia muji, pandai kan. Kita lah tu. Subhanallah. Yalah kalau minta sekarang memang taklah nak bagi handbag tu kan. Tapi kalau dekat dengan nazar orang minta, memang bagi ya. Nak mati kan. Masya Allah. Semua apa yang kita pakai, kita ada, semua tak boleh bawa mati. Tapi kalau dia berkat, ada keberkatan, kita bawa lah untuk pergi tempat-tempat yang baik, guna untuk elok-elok. Keberkatan tu kekal, boleh bawa sampai ke kubur. Rumah kita pun tak boleh bawa lah aircon sejuk macam mana. Tak payah nak pesan daripada anak-anak. Esok pasanglah aircon kat kubur mak ya. Bagi sejuk sikit. Pasang lampu biar terang, takutlah duduk sorang-sorang. Malam-malam mari tekan Swiss. Tak boleh. Tetapi kerana keberkatan rumah kita sekarang, maka rumah kubur kita boleh terang benderang dan sejuk dingin. Dah ramai dah menipeh tu kan. Masya Allah. Orang kata kalau banyak dosa memang panas. Aduh, terasa. Tengok orang lelaki langsung tak mengipeh. Tak ada dosa nah. Senang hati kan.
Habis dah cari bodak kan. Sompet nanti dah habis ceramah, tap-tap sikit untuk selfie dengan saya nanti. Dan tunggu. Takut hilang bodak tak apalah tu kan. Okey. Ustazah ni dulu nak bagi salam. Okey, kita bagi salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semangatnya, Masya Allah. Siapa yang belum bagi salam pada ahli kubur, kita sama-sama bagi salam. Assalamualaikum. Ya ahli diyar. Ya ahli kubur. Allahumma arhamhum. Wa'afihim. Wa'afu anhum. Allahumma ghfir lahum. Allahumma ghfir lahum. Allahumma ghfir lahum. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kalau tak tahu nak baca doa apa dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah kan. Ya Allah, ampunilah penduduk kubur ni, penghuni kubur ni. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka seumpama taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah dihimpit kuburnya ya Allah. Mudahkanlah menjawab soalan munkar nakir ya Allah. Ini kalau tanya soalan munkar nakir boleh jawab tak sekarang ni? Boleh ya, lancar ya. Okay, kita test boleh? Boleh tak ni? Okay. Ready ya? Jawab ya, kuat-kuat ya. Kita hafal ni, boleh? Okay. Man rabbuka? Sudah tak lancar. Tak boleh mati lagi kalau macam ni. Berat ni kalau mati ni. Oi, susah ni. Masa hidup pun susah nak jawab ni. Okey, lagi sekali. Man rabbuka? Boleh. Dia bahasa Arab semua, sejompol semua ambil. Allahu Rabbi, Tuhanku. Bagus kan? Boleh je Allah saja pun boleh. Allahu Rabbi pun boleh. Okey, lulus dah. Balik ni tasmek tahu dengan cucu. Suruh cucu tanya. Okey, soalan kedua. Soalan bocor ni. Man nabiyuka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka? Dia nak dengar orang sebelah sebut nak meniru kan? Sebenarnya perasan tak ni dia tanya soalan ni? Ma dinuka? Apa agama kamu? Islam. Mungkin ada nak tanya. Malaikat tak tanya bahasa rombau kau kan? Bahasa kolopilah kau. Nanti boleh fahamnya walaupun malaikat tanya dalam bahasa apa pun. Masya Allah. Okey. Ma kita buka? Tu faham. Masya Allah. Betul lah orang kata orang Juasih ni pandai bahasa Arab. Kan? Ma kita buka, jawab laju. Al-Quran kitabi. Al-Quran adalah kitabku. Man ikhwanuka? Siapakah saudara-saudaramu? Al-muslimina wal muslimat. Sebab ada hari ini orang mengambil orang bukan Islam menjadi kawan yang lebih rapat dan dipercayai melebihi daripada orang Islam. Kita sedih melihat suasana di Malaysia sendiri. Kebencian sesama Islam itu lebih dahsyat. Nak kontrol takut keluar Terengganu. Lebih dahsyat daripada kebencian kepada musuh-musuh Islam. Atas sebab salah faham, tak sefahaman dari sudut agama contoh. Tak sefahaman dari sudut politik contoh. Subhanallah. Tapi viral tular ya. Orang-orang Juasih sekitar-sekitar ni semuanya baik-baik belaka. Masya Allah, amin. Berkasih sayang. Tolong menolong, hormat menghormati. Mana yang jadi pemimpin kita taat, mana yang jadi pemimpin kita hormat. Sebab tidak ada pemimpin yang ingin menjerumuskan dirinya kepada kecelakaan. Subhanallah. Ini bukan ceramah politik ya. Ustazah nak kempen ni dekat pilihan raya tak ada no. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Terima kasih kepada pihak penganjur Surah Al-Ihsan Kampung Juasih Tengah Kuala Pilah Negeri Sembilan. Pernah tak buat ceramah lokasi ni? Kali pertama? Ada dah.
Oh tak, yelah di surau. Tapi di Padang ni. Oh ni kali pertama lah ni mencatat sejarah. Tahniah ya. Muslimin-muslimat, tepukan untuk diri sendiri. Oh, Ustazah makruh tepuk. Okey, kita takbir lah. Takbir. Allahu Akbar. Tak makruh pun tepuk. Takut orang juasir tak kasih tepuk lah kan. Subhanallah. Ingat kenduri tadi daripada jauh. Kan lepas ni ada kenduri? Tak ada. Memang untuk program ni. Sekarang dah rasa bahang panas kan? Dah bercucur kau ni. Air ketiak. Air peluh. Dah bercucur? Oh belum. Oh tak dicakap siapa yang panas berdosa terus ni. Terus rasa sejuk. Tak ada. Itu gurau je. Tapi peluh yang menitik tu benar-benar insya-Allah akan jadi saksi di mahsyar kelak. Ya Allah, peluhku menitik di taman syurgamu. Menitik di majlis ilmumu. Menitik di tempat-tempat yang Allah limpahkan rahmat pengampunannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terbaik surah Al-Ihsan Kampung Juasir Tengah. Saya dah lama tak rasa seronok macam ni. Tak tahulah. Memang ceramah tu hari-hari. Hari-hari turun KL. Pergi ke banyak agensi-agensi. Masjid-masjid. Tapi rupanya jumpa dengan orang kampung. Dengan wajah-wajah yang suci, bersih. Terasa orang bandar. Bukan saya kata orang bandar tak suci, bersih ya. Tapi. Nak tapi tu juga. Orang bandar bersih juga. Jangan risau. Tapi wajah-wajah dan suasana hati orang kampung ni mungkinlah ada perbezaan. Rasa kasih sayang tu dengan tenungan tu tembus tu ke hati tu. Itu yang saya sampai tadi tu saja parking jauh. Saya kata memang nak jalan kaki. Kalau kat bandar memang nak suruh kalau boleh terus masuk dewan lah. Tak ada parking sebab semua bangunan. Tapi kampung kan. Sejuk, angin apa semua tu yang tersekat depan tu. Kan makcik-makcik jumpa tu kan. Macam, yalah dipeluk, dicium kan. Dalam hati ni bini orang ya. Tapi yang peluk tu pun perempuan. Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih pada Puan Nur Zalifah binti Zainuddin selaku pengerusi majlis. Sangat terbaik. Dan kepada yang kita hormati Datuk Haji Ismail bin Haji Lasim Adun Juasir. Oh, salah. Subhanallah, salah pandang Syirah. Jangan potong markah ya. Subhanallah. Kita nak test je sebenarnya ya. Ni gaya pakai spek mata hitam tu. Macam menggerungkan sikit ya. Siapakah gerangannya? Okey. Sebagai Tuan Adil bin Abdullah ya. Masya Allah. Wakil. Okey, Tuan adalah wakil kepada Tuan Aidil bin Abdullah. Penyelaras Dun Juasir. Jadi Datuk, subhanallah. Ingatkan tadi tu imam. Kan, subhanallah. Masya Allah. Minta maaf Datuk. Minta maaf ya. Masya Allah. Nampak tu wajah yang mesra. Mesra dengan rakyat, mesra dengan alam. Mesra alam. Masya Allah. Seterusnya Ustaz Fakhrul Syahmi. Ustaz. Oh, Masya Allah, orang muda. Imam surau. Oh tak. Daripada Jabatan Agama. Oh, pejabat Parlimen. Masya Allah. Okey. Hebat orang muda. Pegawai agama Parlimen Kuala Pilah. Boleh dengar baca Fatihah sikit. Okay. InsyaAllah. Okey. Seterusnya Puan Junita Begum. Ada? Oh, Puan Junita. Masya Allah. Ketua Wanita Keadilan Kuala Pilah. Subhanallah. Hebat. Kan wanita-wanita diangkat menjadi pemimpin. Tuan Haji Abu bin Osman, pengurusi MPKK Juasir Tengah. Masya Allah Tuan Haji. Pada usia yang sebegini, Allah masih lagi memilih untuk berbakti. Sebab itu hadis Nabi SAW. Bukan saya kata Tuan Haji tua ya. Tiba sampai Tuan Haji ayat macam lain macam kan. Cuma kurang muda. Okey, Tuan Haji umur berapa? Subhanallah. Tepukan gemuruh. Umur 74, ramai main cucu dah. Main pokok kan. Tapi masih lagi sanggup memikul amanah menjadi pengerusi MPKK. Orang selalu cari, betul kan? Orang ingat, dia je cari. Pada hari tu dah dia yang keberapa kan? Kalau tak jawab kan, kena marah kan? Lambat sampai pun kena marah. Orang tanya buat kerja apa? Masya Allah.
Bukan senang nak jadi pemimpin masyarakat. Sebab itu Nabi SAW bersabda, golongan yang pertama yang akan mendapat naungan Allah di mahsyar kelak, di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di mahsyar kelak, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang baik. Sebab itu berat tanggungjawab pemimpin. Tetapi kedudukan di sisi Allah juga hebat. Masya Allah, Allahu Akbar. Hadis Nabi SAW. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang panjang umurnya dalam kebaikan. Sebab itu nak tanya ni, ramai hadir depan ni. Siapa umur 40 tahun ke atas, angkat tangan. Oh, semua 40 tahun. Sebab nampak macam 30 lebih dah kau. Sekali pandang. 2 kali pandang nampak. Tambah lagi 30. Okey, siapa 60 tahun ke atas? 60 tahun, angkat tangan-tangan. Angkat tinggi. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi Allah pilih lagi berada di majlis ilmu. Allah pilih lagi menempuh jalan-jalan kebaikan. Ada ciri-ciri tanda manusia yang terbaik. Subhanallah. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan Haji Hamdin bin Idris, Imam 1 Masjid Karya Juasih. Masya Allah. Ya, baca doa. Nanti habis baca doa lagi sekali. InsyaAllah boleh cover balik. Tapi kita tahu Tuan Haji doa daripada ikhlas daripada hati. Bila berdoa, salam makcik-makcik juga pergi tenung. Tuan Haji isteri ada lagi? Ada kat sini. Ada ramai-ramai ni. Subhanallah. Dia biasa berdoa depan orang lain, depan isteri tu yang berdoa tu kan. Mana isterinya? Ada sebelah. Oh gitu. Itu isteri Imam. Masya Allah. Jangan segan ya. Okey, seterusnya Encik Rosman bin Rasid, pengurusi surah Al-Ihsan. Oh, ambil gambar. Masya Allah. Suka selfie. Okey, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Seronok sungguh. Minta maaf lah, saya terlebih seronok lah pula. Okey. Tajuk kita hari ni ialah Merdeka Dunia, Merdeka Akhirat. Masya Allah. Kenapa tajuk merdeka ni? Nak merdeka. Kali ke berapa ni? Hari Kebangsaan yang ke 65. Tuan Haji sompek lah kan? Tuan Haji umur 70 lebih. Maksudnya masa Jepun tu Tuan Haji sompek? Tak rasa? Tak dan? Oh, seorang Jepun pun tak sompek jumpa. Subhanallah. Yalah, umur 70 lebih, 65 dah merdeka kan? Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Tajuk kita iaitu Merdeka Dunia, Merdeka Akhirat. Dan sebelah kita ni memang betul-betul kubur kan? Bukan main-main kan? Masya Allah. Agak-agak kita merdeka tak daripada azab kubur? Masya Allah, insya Allah. Okey. Mana tempat yang kita paling tak nak pergi? Neraka. Betul tu Haji, neraka. Insaf dan Masya Allah. Neraka dia kata kan. Masya Allah. Tempat yang paling kalau masuk dunia lah. Mana tempat yang kalau boleh kita tak nak pergi lagi? Kubur lah, kubur. Kau ada? Tak sabar nak pindah kubur. Bila lah dan nak masuk kubur. Hari demi hari nunggu orang lain. Gila orang dan bila lah. Tak ada kan? Kubur adalah satu tempat yang paling kita tidak mahu. Tapi tetap dan pasti kita akan pergi. Mana tempat kita nak pergi sangat? Mekah, Madinah, lagi? Australia. Ya. Tak ada. Lagi? Jepun. Tak ada. Oh, Turki. Ada nak pergi Turki. Bayangkan kan? Kan main tempat tu jauh kita nak pergi kan? Tapi tempat yang pasti kita pergi itu kubur. Sehingga kan memang menjadi satu tuntutan dan sunnah untuk kita ziarah kubur. Sebab dengan menziarahi kubur, membuatkan kita beringat dan membuat persiapan untuk mati. Masya Allah, Allahu Akbar. Siapa kat sini dah buat persiapan nak pindah dalam kubur ni? Semua siap. Oh, semua siap? Oh, hebat orang Juasih. Hajar siap macam mana? Buat amalan. Kiranya kalau mati ni bersedia lah Oh, hebatnya. Oi.
mencatat sejarah ni. Yakin, tenang. Yo, dah siap. Dia bila masuk, okey. Amalan, yo, kita dah jaga, dah buat dah apa semua. Oh, ini luar biasa ni. Masya Allah. Sama juga puan. Yo, dia belum masuk pun tak apalah ni. Ada orang perempuan bila tingat mati, warning terus suami dia, bang. Bilik ni bang, jangan sesiapa masuk. Saya jadi pontianak nanti ya. Malam-malam cekik awak. Okey. Subhanallah, saya jumpa ada orang yang memang betul-betul buat persiapan. Kain kapan dah siap beli. Semua keperluan untuk dia sebagai jenazah dah lengkap dah. Siap set jenazah tu. Ingat beli untuk siapa? Untuk diri sendiri. Dan hari tu, ada satu tompek tu, saya ceramah, dia dah siap pengusung dah. Saya beli sekali pengusung. Duduk kat rumah tu. Esok senang orang nak usung, tak payah nak beli-beli, mungkin kelang kabut ke, ada kematian lain ke. Lepas tu, duit siap dah bawah katil. Agak-agak lah nak cucu tak ambil kan, sementara hidup. Dah pesan dah pada anak. Nanti kalau meninggal apa, dah 2,000 apa, takutlah masa tu anak-anak tak ada duit nak urus ke apa, tak nak menyusahkan. Dia punya buat persiapan tu untuk menghadapi kematian tu, lebih lagi daripada dia buat persiapan untuk hadapi hidup. Sebab hidup ni tak bersiap pun hidup juga kan. Tak ada, tak nak hidup hari ni, tak nak buka mata. Hidup juga. Tetap akan hidup. Tetapi ramai yang tak buat persiapan untuk mati. Sebab itu ada orang dah buat persiapan tu, dia nak merajuk lama-lama dengan suami pun, dia nampak kain kapan tu Kan suami nak marah lama-lama kat isteri pun, tengok ada set jenazah letak kat ruang tamu tu kan. Sebelah bunga hiasan tu kan. Ada kain kapan memanggil-manggil. Memang ada orang letak di tempat yang boleh dilihat dalam rumah. Set jenazah. Subhanallah. Sebab itulah pakaian yang kita akan pakai. Itulah rumah yang akan kita kembali dan duduk lebih lama. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Bila kita tak apa, kalau merdeka ni kita sentuhlah juga. Tapi merdeka yang saya nak bawa, kita tak kupas pasal sejarah. Tapi bagaimana kita nak dapat merdeka daripada azab kubur. Merdeka daripada api neraka Allah. Merdeka daripada akhlak yang buruk, lidah yang keji, tulisan yang jelek. Merdeka daripada sangka-sangka buruk. Merdeka daripada benci orang tu, benci orang ni. Itulah erti merdeka yang sebenar. Dan sebenarnya kemerdekaan umat Islam adalah saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi. Saat Nabi membebaskan Mekah daripada musyrik pada tahun ke-8 Hijrah. Pada tahun ke-8 Hijrah berlakunya peristiwa Fathu Makkah, pembebasan Mekah. Nabi akhirnya dapat masuk ke Mekah dengan aman, lalu pergi ke Kaabah, meruntuhkan berhala-berhala sekeliling Kaabah. Kemudian masuk dalam Kaabah, lalu menghapuskan dan memadam semua ukiran-ukiran berhala. Lukisan-lukisan patung dan sebagainya. Kemudian Nabi pusing berapa kali dalam Kaabah. Kemudian Nabi bertalbiyah. Kemudian Nabi bertasbih, bertahmid, bertahlil. Kemudian Nabi menunaikan salat. Itulah sebenarnya saat merdeka yang sebenar. Sebab itulah, kalaupun kita berada di sebuah negara yang merdeka seperti Malaysia ni, tidak ada penjajah. Tetapi jika kita masih lagi tidak merdeka daripada lidah berkata keji, tidak merdeka daripada mulut suka mengumpat, mengata, selalu mempalikkan diri dengan dosa, kita sebenarnya belum merdeka. Sebab hakikatnya merdeka yang sebenar, apabila kita menjadi hamba Allah, merdeka daripada jadi hamba kepada dunia. Oh, ini memang susah. Ustazah kan tiba-tiba tinggi macam tak faham dah cik apa tu kan. Orang jual saya faham, subhanallah. Kebanyakannya orang yang berilmu. Orang yang selalu dengar kuliah. Orang yang hatinya bersih. Yang sukakan kebenaran dan kebaikan. Dan sebab itu hari ni, orang yang sangat terikat dengan telefon ni, inilah penjara zaman moden. Sikit-sikit telefon. Dia asal senyum, bahagia. Lepas tu dia buka WhatsApp, tengok orang yang dia tak suka tu nama naik.
Kan? Adalah orang dia tak suka. Dalam WhatsApp group tu nama tu naik. Terus. Nyampah pagi-pagi nama dah naik dalam hutang tak bayar. Contohlah kan. Apalah gini rasa geram Subhanallah, Allahu Akbar. Habis ketenangan dan ketenteraman dia pagi tu ditarik oleh rasa perasaan tu, padahal tak ada apa-apa pun. Ramai mana kita tidak merdeka daripada hawa nafsu dan emosi sendiri. Terutamanya orang perempuan lah. Kadang kita ni jadi hamba emosi kita kan. Ya ke? Oh, juasih tak Suka tak merajuk dengan suami? Oh, hebat. Yang cakap tak tu ada suami tak? Ada. Masya Allah. Orang lelaki. Ya, ni kan, yang veteran-veteran yang kurang muda ni kan. Subhanallah. Isteri muda kat rumah tu. Isteri tu lah. Walaupun tua, perempuan suka panggil muda. Jangan pula tak ada isteri muda, isteri tua. Suka merajuk tak dia orang tu? Oh, tak. Masya Allah, Tuan Haji. Memang tak suka. Bagusnya. Mungkin dia tak ada sebab nak merajuk kot Masya Allah. Mana orang rumah ni Ada. Mana rumah? Mana rumah? Oh, tu rumah. Rumah kita punya MPKK ni. Oh, yang tadi tu lah. Masya Allah, ya ni. Bukan. Oh, sana. Oh, tak apa. Tak payah cari. Bukan apa, nanti kalau jumpa nak tanya betul ke tak kan. Ya, dia dua sebab. Orang perempuan suka mengajuk, sama ada masalah orang perempuan tu sebab mengajuk tak bertempat, ataupun memang bertempat tapi suami tak pujuk, ataupun macam pasangan ni tak ada sebab nak mengajuk, semua okey belakang. Apa yang dicakap baik, apa yang diperlukan disediakan, kan, pandai ambil hati, masing-masing menghargai. Subhanallah. Bukan apa kadang-kadang bila kita jadi hamba emosi, tak merdeka ni daripada emosi ni, tak pandai urus emosi ni, sampai ketua pun tak jumpa bahagia. Sampai ketua pun asyik duk nampak salah suami. Sama betul. Oh, Masya Allah. Itu wakil daripada wanita mana tu? Oh, itu dia kan. Yo, betul. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, kita nak bacakan satu hadis Nabi berkenaan dengan kubur. Nabi SAW bersabda. Boleh je ni dek, sambil-sambil pusing siang depa lawa-lawa tu kan, tak nak masuk TB Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila dibawakan jenazah orang yang saleh, amin, insyaAllah kita adalah jenazah orang yang saleh, bila dibawakan ke kuburan setelah ditanam dan ditinggalkan oleh ahli keluarga, lalu terdengar satu suara daripada kubur. Kubur berkata-kata, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepadamu. Engkaulah orang yang aku cintai selama ini, yang berjalan di atasku. Nantikan, akan kuperlihatkan bagaimana layananku. Ayatnya lebih kurang macam tu. Subhanallah. Maksudnya, jika kita mati sebagai orang yang saleh, orang yang diampunkan Allah, maka saat yang paling kita takut, iaitu saat kita dah nak ditinggalkan oleh ahli keluarga, di tempat yang sempit, di tempat yang busuk, di tempat yang gelap, tiba-tiba kita dengar satu suara yang mengucapkan selamat datang dan memberitahu kepada kita khabar-khabar gembira. Lalu Allah perintahkan kubur itu menjadi seluas mata memandang. Siapa orang kaya kat sini? Angkat tangan, siapa kaya? Tokek Ome. Subhanallah. Betul. Semua cakap semua kaya. Betul, semua kaya. Kita semua ada harta. Kan, semua Allah bagi rezeki cukup. Masya Allah. Kau cuba kita cari orang paling kaya lah dekat Juasih ni. Rumah paling besar lah. Tapi adakah rumah dia sampai tak nampak dinding? Sebab luas sangat sampai tak nampak mana dinding rumah ni. Tak ada kan? Tak ada. Tetapi rumah kubur kita boleh jadi seluas mata memandang. Jauh lebih luas daripada rumah di dunia. Lalu Allah perintahkan
untuk menghamparkan dengan permaidani daripada syurga. Lalu kubur itu umpama seperti serpihan ataupun umpama seperti taman-taman syurga. Namun hadis itu bersambung. Apabila dibawakan jenazah orang yang fasik, orang yang selalu buat maksiat, mati dah kadang tak sempat bertaubat, ataupun orang musyrik, orang yang kafir, lalu bila ditanam, lalu ditinggalkan ahli keluarga, kubur pun berkata kepadanya, engkaulah orang yang aku benci selama ini berjalan di atasku. Memanglah kita tak ada berjalan atas kubur. Jangan buat pasal pula saat lagi nak pergi jalan. Sebab hadis tu tadi kan, yang berjalan atasku. Maksudnya ni kan kita berjalan atas tanah ni kan. Mana-mana tanah lah kita berjalan, semua bersambung berlaku dengan kubur. Maksudnya tanah tu yang bercakap. Jadi bila jenazah orang yang fasik, orang buat maksiat ditanam, kemudian kubur berkata, engkaulah orang yang aku benci selama ini yang berjalan di atasku. Nantikan apa yang aku akan lakukan kepadamu. Lalu Allah perintahkan kubur itu rapat, serapat-rapatnya berlakulah himpitan kubur. Dan saat itu Nabi menunjukkan di antara jari jemari itu saling berselisih. Lalu Allah mengutuskan 70 ekor ular yang berbisa untuk membelik dan meracuni dan menyeksa. Dan digambarkan, hadis itu menggambarkan, sekiranya seekor ular itu dilepaskan di atas muka bumi, maka seluruh kehidupan akan mati. Nak kata dahsyatnya ular tersebut. Kita mungkin terfikir kan, kalau sempit mana nak muek tu kan, 70 ekor ular tu. Sebab itulah para munafik, bahkan orang Islam hari ini sendiri, dah ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahawasanya azab kubur, nikmat kubur tak wujud, dia kata. Tak wujud. Apa yang diceritakan tu tak benar. Sebab apa? Bila mereka gali kubur, orang yang dah ditanam setahun, 2 tahun, kubur tu saya sama, dia kata. Lepas tu kalau dia gali kubur orang bukan Islam sekalipun, tak nampak pun macam kesan ular-ular, tak ada. Dan kalau gali nak alih kubur Islam pun, tak ada nampak pun macam ada tempat cantik, indah, permaidani, tak ada. Akhirnya kepercayaan ini semakin ramai yang membenarkan. Semakin ramai kata, yolah, betul lah. Ni nakut-nakutkan je ni orang Islam ni. Ustaz, ustazah, ceramah semua ni nakut-nakutkan je. Padahal tak ada pun azab kubur. Subhanallah tuan-puan sekalian. Sebab itu bila berlakunya ataupun amaran dan ancaman tentang azab kubur sebenarnya, kita akan rasa nak bersedia, betul atau tidak? Kita rasa nak jadi lebih baik, nak beramal dengan surah apa? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Nabi SAW bersabda. Ini cerita benar daripada hadis yang sahih. Ada satu ketika, seorang sahabat ni, dia bina rumah. Bukan rumah, kemah. Dalam perjalanan macam tu lah, dia bina kemah. Tapi dia tak tahu dia bina atas kubur. Masa dia duduk dalam kemah, dia dengar suara daripada bawah tanah. Suara membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Daripada awal sampai habis. Kalau kita lah buat apa? Memang larilah. Tak cukup tanah. Yang sakit lutut tiba-tiba boleh. Kan lupa sakit lutut apa semua. Bunyi bismillah tengah malam pula tu kan. Tapi sahabat Nabi ni boleh tunggu sampai selesai. Lepas tu pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia pun cerita sekian-sekian. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Tabarakalladzi biyadihil mulk hiyal munjiyah hiyal mani'ah min azabil qabr. Dan janji Nabi adalah janji yang paling benar. Nabi bersabda, sesungguhnya Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk itu, ia adalah perisai, ia adalah penghalang daripada azab kubur. Jadi muslimin muslimat, untuk merdeka daripada azab kubur, ni kubur ada di sebelah ni, kita perlu memastikan diri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu cicit kita menghafal, kalau tak mampu membaca istiqamah sebelum tidur surah Al-Mulk. Tak apalah kita jadi mak yang sibuk menyibuk hal anak kan. Setiap malam telefon anak tu, Assalamualaikum. Ya mak, ada apa? Tak ada apa. Dah baca Al-Mulk belum? Oh belum. Baca nak. Baca ya. Ya mak. Okey. Assalamualaikum. Tu nak ingatkan pasal surah Al-Mulk. Lepas 15 minit telefon lagi.
Nak Cano dah baca belum? Ya Allah, Mak. Orang baca lah, ajak lagi. Mungkin marah anak tu kan. Tapi tak apalah. Mungkin bila lepas kita mati, baru anak tu tergiang-giang. Teringat tiap malam, Mak nelipon. Tanya surah Al-Mulk. Sampai akhirnya anak itu istiqamah baca surah Al-Mulk. Tuan-puan, muslimin, muslimat. Saya jumpa berapa orang ibu yang macam ni. Tiap malam nelipon anak. Simple je. Tak ada anak sibuk-sibuk apa. Ingatkan surah Al-Mulk. Sebab dia kata kalau mesej WhatsApp belum tentu dia baca. Belum tentu dia baca. Baca WhatsApp ataupun baca Al-Mulk. Ada pula seorang pelajar ni, saya jumpa ni, saya kenal ni. Subhanallah, alim, soleh, hafal banyak hadis-hadis Nabi, kitab-kitab mutabar. Hafal Quran lagi. Orang Sabah. Dia cerita apa yang mak dia buat. Mak kat kampung, ayah kat kampung hidup susah. Rumah pun tak ada. Sewa lah. Rumah kecil. Peti ais pun tak ada. Mesin basuh pun tak ada. Memang orang susah, orang miskin sungguh-sungguh. Hantar belajar di satu tempat pengajian. Allah rizkikan, kami suami isteri kenal dan kita bantulah apa yang patut. Tapi cerdik, bijak, alim, soleh. Kalau saya tanya soalan-soalan fiqh, saya dia belajar dekat pondok, boleh jawab dengan detail. Ustazah, mazhab ni sekian, mazhab ni sekian, sekian. Saya yang belajar sampai Al-Azhar sekali pun, saya tak boleh capai tahap faqih dia. Walaupun masih muda, umur 20 lebih. Saya kata, ya Allah, macam mana kamu boleh hebat macam ni ya? Pengetahuan dan hafalan kamu. Dan dia cerita, Ustazah, saya ada seorang ibu yang setiap waktu solat mesti telefon. 5 kali sehari telefon. Untuk tanya soalan, dah semayang belum? Adakah ibu ni tak yakin anaknya tak solat? Anak ni solat? Tak. Dia yakin anak ni anak yang baik, anak yang soleh ni. Subhanallah, tak balik ke Sabah 4 tahun, 5 tahun. Sebab dia bimbang, dia kata, Ustaz, kalau saya balik, saya takut saya tak datang lagi. Sebab saya kesian dengan mak ayah, nak nolong, akhirnya saya tak habiskan pengajian-pengajian kitab ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Rupanya telefon tu sekadar semayang belum, nak pastikan anaknya solat di awal waktu. Allahu Akbar. Kalau kita fikir, inilah jiwa yang merdeka yang sebenar. Yang mana dia boleh hidup tenang dengan dia rasa dia memastikan dia jalankan tanggungjawab sebagai ibu dan ayah. Semalam, saya ada ceramah satu tempat. Yang hadir itu adalah Datin Seri, suami kepada Datuk Seri. Macam itulah ya. Tak sebut nama, tak apa ya. Orang besar. Kalau saya sebut, semua orang pun kenal lah. Lepas tu dah ceramah tu adalah beberapa perkara saya sebut. Kemudian, akhir dah habis ceramah, dia pun cakap, dia jumpa saya. Dia kata, Ustazah, antara sumbangan saya kepada rumah tangga, saya ingatkan dia nak sebut apa sumbangan. Dia seorang perempuan, Ustazah, saya banyak menyumbang keluarga. Saya lah yang cari duit, contoh kan. Saya lah yang buat itu ini. Tak, dia tak sebut benda tu. Dia kata antara sumbangan saya kepada keluarga adalah saya memastikan solat berjemaah dalam rumah. Suami, memang saya akan ingatkan untuk ke surau atau ke masjid. Saya tak akan ikat. Walau bagaimanapun saya akan minta suruh juga dia pergi ke surau ataupun masjid. Tapi saya pastikan saya, anak, cucu, sebab dah ada cucu, mesti buat solat berjemaah di rumah. Kalau anak ni tak pergi ke masjid atau surau. Dan saya kira itulah sumbangan saya kepada keluarga ni yang saya akan buat sampai mati. Walaupun anak saya kadang tolak, jom kita solat. Anak kata tak apalah, mama solatlah dulu. Tak apa, mama tunggu. Saya akan tunggu anak saya. Saya akan cuba juga walaupun saya tengok anak-anak pun tak berapa suka tak ni. Sebab saya nak memastikan bila jemaah hidup dalam rumah, maka akan hiduplah hati-hati dalam rumah. Dan masalah-masalah ujian-ujian, masalah rumah tangga akan keluar. Dia dah kahwin dalam 40 tahun lebih. Dah ada anak cucu dan sebagainya. Dia kata Alhamdulillah, Allah jaga dan Allah pelihara. Walaupun suaminya adalah antara orang ahli politik yang sentiasa kontroversi juga di Malaysia. Tetapi dia kata sumbangan saya mungkin orang tak nampak pada suami saya. Tetapi kalau suami saya solat sunat sekalipun, saya akan duduk di belakangnya untuk jadi makmum. Walaupun saat suami tak nak pun saya jadi makmum contohnya, saya tetap akan jadi makmum. Sebab apa? Daripada satu ganjaran jadi 27 ganjaran. Beza yang begitu banyak. Dia kata itulah sumbangan saya.
Sebab itu makcik-makcik, ibu-ibu, kalau suami tu macam tak nak jadi imam, kita duduk belakang tu niat jadi makmum, terus jadi jemaah. Tak syarat pun imam tu dia betul-betul niat. Kalau imam tu sampai selesai, tak tahu pun ada makmum belakang, tapi makmum ni niat, sah je makmum belakang ni dapat pahala jemaah, dan insya-Allah imam pun akan dapat. Sebab ada setengah orang malu nak jadi imam. Ya, saya tak layak lah di imam awak. Tu imam tu lain lah. Kalau pun kita mampu pergi surau. Ini surau ni hidup tak? Hidup ya? Penuh ya? Ke tak muat? Kan? Tu imam. Kok lah penuh sangat sampai bergaduh-gaduh orang kampung. Hari ni giliran Dan pula sebab penuh sangat ni. Itu kan suraunya kan warna hijau tu. Suraunya di belakang. Ke depan. Itu surau kan? Masya Allah, Allahu Akbar. Penduduk kampung ada berapa orang? Lebih kurang berapa penduduk kampung? 200 lebih rumah. 200 lebih rumah. Jemaah boleh muat dan berapa orang? Ada masjid. Masjid dekat. Ya, tapi kalau yelah, satu lagi rumah orang kampung ni duduk jauh-jauh jarak kan? Jauh-jauh, tanah yang luas, pagarnya luas. Jadi bunyi 200 tu tapi jarak-jarak tu jauh. Nak sampai ke surau, nak sampai ke masjid tu jauh kan? Subhanallah. Tuan-puan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, pengalaman saya berhadapan dengan cerita-cerita kematian husnul khatimah, kematian yang baik, kebanyakannya adalah sama ada lelaki ataupun perempuan yang terikat hatinya dengan rumah Allah. Terutamanya lelaki lah yang terikat hatinya dengan rumah Allah. Ada satu kisah ni, seorang wanita. Ni cerita orang perempuan. Bagaimana seorang wanita ni, dia sangat jaga solat mesti jemaah di masjid. Ini cerita orang Pasir Besar. Masa saya ceramah kat Pasir Besar, ada orang Pasir Besar ke? Masya Allah, cerita orang Pasir Besar ni. Apa dia? Pasir Ambo. Saya cerita ni Pasir Besar. Yo. Bolehlah. Ni Pasir Ambo. Pasir Ambo. Sian yang panas tu kan. Kena cahaya tak apa pahala belakang tu ya. Senang tu Haji duduk sini tak apa Tak apa. Semua pahala masing-masing tu. Yang lagi perit pahala lebih sikit. Masya Allah yang belakang tu baju oren tu. Dia dah nyorok tu belakang tiang. Dia jauh nampak macam muka Ustaz Ahmad Dusuki pun ada Kau Ustaz Ahmad Dusuki sungguh kan. Tuan-puan, orang Pasir Besar, adalah makcik ni, Masya Allah, dia dengan suami isteri, daripada naik basikal sampai naik motor, mesti setiap waktu solat 5 waktu, mesti solat berjemaah di surau kampung tu. Satu ketika suami dia sakit, lumpuh, stroke, dah tak boleh bawa dah dia. Dah tak ada teman dah dia. Jadi itulah waktunya dia dan suaminya tak nampak sebab sakit dia yang menghalang. Lepas tu, kalau waktu subuh, satu-satu jemaah biasanya makcik ni lah, umur dah 70 ke 80 lebih. Masya Allah. Satu hari, ni yang bercerita ni jemaah ni lah, sebab dulu saya selalu mengajar kat Pasir Besar tu. 2 minggu sekali. Satu hari, yang jemaah ni cerita. Dia kata, Ustazah, itu hari saya pergi ziarah makcik tu. Makcik tu nangis, ingat sedih sebab suami sakit. Bila orang datang ziarah ni, kawan datang ziarah jemaah ni, penduduk kampung jiran datang ziarah ni, nangis sebab sedih dah tak boleh pergi ke masjid. Sebab suami dah stroke ni. Lepas tu dalam nangis-nangis tu, makcik ni pun cakap, kalau semayang dekat masjid ataupun dekat surau, senang. Kita baca Al-Fatihah yo. Yang lain semua dia imam belakang. Yo. Lepas tu dia kata, lepas semayang pun sama, senang. Amin jo. Tak payah nak baca doa. Banyaklah senang Lepas tu dia cakap lagi, senang. Kan? Banyak benda yang senang. Tapi Allah bagi banyak. Allah bagi 27. Tapi ni semayang semua susah seorang. Semua kena baca sendiri.
Doa pun sendiri. Tapi dapat sikit yo. Satu yang orang kata. Ini orang kampung. Orang yang pergi menoreh. Dia punya keimanan. Maksudnya yakin dia dengan ganjaran yang disebut oleh Nabi tu. Beza solat seorang dengan solat fardu tu. Sampai beza 27 kali ganda tu. Dia pegang sungguh-sungguh. Sampai nangis tiap esak-esak. Rasa rugi yang sangat-sangat yang sebenar-benarnya. Hebat keimanan dia, kepercayaan dia. Dan saya cakap dekat yang cerita, sampaikan dekat makcik tu. Walaupun dia sekarang dah tak sampai, dah tak boleh datang masjid solat berjemaah, pahala dia setiap kali semayang tetap dapat umpama solat berjemaah. Tetap dapat. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya, barang siapa yang melazimi sesuatu amal soleh, lalu dia terhalang daripada melakukannya kerana musafir ataupun kerana sakit, maka dia dicatat baginya pahala seumpama melakukannya. Betul. Masya Allah. Sebab dia terhalang, bukan dia tak nak. Kemudian ada hadis Nabi yang lain, Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa yang berkeinginan dan berusaha untuk mati syahid di medan perang, namun akhirnya mati di atas katil, dia tetap akan dicatat baginya umpama mati syahid di medan perang. Sebab apa? Keinginan tu. Inilah kita sebut ni, makcik tu merdeka. Merdeka apa? Dia nampak tu bahagian akhirat. Dia tidak terikat dengan dunia. Fokus sungguh. Tidak ada apa yang menghalang. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tajuk kita ni, merdeka dunia, merdeka akhirat ni. Boleh terus tak ni? Boleh. Berapa minit lagi boleh? Oh, 2 jam lagi. Oh, Masya Allah. Boleh, boleh. Tapi, Puan sambung ya. Puan MC sambung. Ni memang tak masak hari ni ke? Ui, sendiri ya buat keputusan. Suami tak apa, tak masak? Okey, tak apa suami-suami? Dah siap masak. Oh, dah siap masak. Masya Allah. Oh, rumah ada ke? Ada juga. Oh, tu rumah ya. Dua-dua pakai spek hitam. Masya Allah. Memang berpakat. Oh, memang ya Allah. Sehati sejiwa sungguh. Tak apa kau ni terpisah ada orang tengah ni. Ha kan? Masya Allah. Subhanallah. Muka pun ada iras. Spek isteri bergaya memang suka macam tu. Masya Allah, comel. Ha, mereka berdua je, yang lain tak ada spek hitam ha. Ada sikit kat luar tu, ha, ada ha. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Kita ambil beberapa pengajaran setakat yang kita berkongsi tentang bab kubur ni kan. Kita nak cerita pasal maut, mati pula, boleh? Apakah kematian yang kita inginkan? Husnul khatimah. Mati macam mana? Sambil duduk ke? Sambil baring ke? Nak mati kat mana? Antara rumah dengan masjid, mana kita nak mati? Masjid. Tapi suka tak pergi masjid? Oh, Masya Allah. Okey, antara waktu solat dengan luar solat, kita nak mati waktu bila? Waktu solat kan? Antara waktu ngaji, tengok Quran dengan tengok telefon, nak mati macam mana? Tengok Quran. Tapi banyak tengok telefon kau, tengok Quran. Telefon. Nak mati tengok Quran kau, nak mati tengok TV. Quran. Lama tengok TV kau, tengok Quran. Subhanallah. Ha, itulah ni muhasabah kita bersama ni. Saya kan nak cerita pasal kisah perempuan tadi tu kan, tak cerita. Ini kisah ni masa saya pergi ziarah ke sebuah rumah, di rumah kawan suami saya. Suami saya ada kawan lelaki. Di Kuala Besut. Suami saya orang Besut, saya orang Terengganu. Tapi boleh cakap Nonggori. Ada orang ingat saya orang Nonggori. Macam mana kan? Nak cakap se ke, an ke, den. An orang anak dara. Ya. Se lah kan. Den tu macam kawan, kasar sikit ya. Kasar sikit. Ada perkataan-perkataan orang Nonggori pun tak tahu. Macam kopai. Siapa tahu kopai tu apa? Tu kopai-kopai tu kan, handbag. Ada orang Nonggori sekarang, orang muda pun tak tahu kan.
Saya tahu. Memang sukalah duduk Nogori ni, tak tahulah. Untuk terus terang ya, ibu-ibu, ayah-ayah, antara Nogori yang tak pernah ada dalam kepala akan duduk, Nogori 9. Jaranglah masa berkawan-kawan dulu. Ramai orang kalau nak pergi bekerja ataupun nak duduk, tempat glamour lah, negeri paling glamour, Selangor, KL, nak pergi cari kerja kat Penang, kat Johor. Saya rasa jaranglah jumpa kecuali orang Nogori lah yang berimpian, saya nak kerja kat Negeri 9. Hampir tak ada lah pengalaman ya. Saya pun tak pernah mengimpikan. Sebab Negeri 9 kan negeri cute, comel, kecil kan. Subhanallah. Allah takdirkan saya berada di Negeri 9 start daripada 2008 bertugas di Jabatan Agama. Perunding cara rumah tangga. Memang hari-hari jumpa orang Nogori lah datang mengadu. Takkan orang KL pula datang nak mengadu kan. Itu yang jadi pandai cakap Nogori. Dan saya punya jatuh cinta kepada Nogori 9 ni, ialah beli rumah, buat rumah dengan tempat-tempat operasi kita kat Senawang. Lepas tu kita beli pula tanah yang 42 ekar jalan pantai tu. Sebab untuk dibangunkan madrasah, rumah-rumah orang tua, buat macam-macam. Ada orang tanya saya, minta maaf orang Terengganu ya. Orang kata Ustazah ni dah murtad Terengganu. Macam tu lah. Ada ke plan-plan nak balik Terengganu? Kami suami isteri kan jawab laju tanpa fikir. Tak ada. Memang nak menetap, insya-Allah menetap di Nogori. Boleh terima ke saya ni orang jadi orang Nogori? Anak-anak pun memang lahir Nogori. Memang duduk sini. Masya-Allah, Allahu Akbar. Sebuah negeri yang kecil tetapi aman, harmoni. Jalan raya tu best lah. Jaranglah jam-jam sekejap je lah. Maksudnya saya kira macam kerajaan Nogori 9 ni bijak buat jalan raya tu kan. Ada apa ni, kita panggil apa tu, lingkaran tongah apa semua tu lah. Lepas tu banyaklah kelebihan dan di antara sebuah negeri yang menjadi benteng kuat ahli sunnah wal jamaah. Dan sebenarnya ramai alim ulama yang hebat lahir, para wali Allah ramai lahir daripada bumi negeri 9 ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan apa yang saya terkejut bila duduk kat Nogori ni, mula-mula ceramah kan, banyak kuliah-kuliah duha musimat tu. Sampai saya dalam sebulan tak kurang 40. Nak memenuhi semua. Kan surau ni, kan masjid ni, kan ni. Sampai petang, sampai malam ada kuliah. Tak berhenti-henti. Kadang muka sama. Ya Allah makcik, suami macam mana? Okey, dia cakap. Mungkin suami dia pun kena ceramah aku hari-hari kan. Ya Allah, Allahu Akbar, kuat. Saya nak sebut, bila saya, tapi orang Terengganu janganlah pula ya. Saya sayang Terengganu, mestilah sayang. Saya lahir Terengganu, membesar Terengganu. Maya orang Terengganu, memang boleh cakap ganung lah, dok kanlah lupa. Kan kalau saya cakap orang dah faham tak rabuk pula. Gitu. Tapi cuma ada sebab hikmah Allah mentakdirkan kami berhijrah di Negeri 9. Untuk kami dapat banyak kebaikan dan manfaat daripada Negeri 9. Dan kami fikir mungkin di sinilah tempat untuk kami mencurah. Nak kata bakti tu tak ada bakti sangat pun. Tapi maksudnya untuk kami berkhidmat sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Allahu Akbar. Takbir sikit ya. Takbir. Allahu Akbar. Okey, tuan-puan sekalian, Masya Allah. Nak cerita apa tadi ya? Dah habis apa pasal Nogori ya? Dah habis ya? Pasal Nogori. Ni bukan sebab saja-saja nak muji Nogori ni ya. Saya nak sebut saya terkejut dengan suburnya majlis ilmu di Negeri 9. Kalau orang kata Selangor tu subur, tempat lembah ilmu, banyaknya majlis-majlis ilmu, tetapi sebenarnya Negeri 9 juga adalah negeri yang tak jauh beza daripada Selangor. Kalau saya duduk sekitar Seremban tu, subhanallah, saya percaya di sekitar kampung pun kuliah-kuliah ustaznya, ustazahnya sentiasa ada untuk menyampaikan ilmu agama. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Saya cerita pasal muslimat ni macam ni. Saya pergi jalan rumah suami, rumah kawan suami saya. Mak mertua dah meninggal. Masa tu raya puasa hari tu. Lepas tu semua berkumpul adik-beradik dengan ipar-ipar. Tapi mak ayah dah tak ada. Di rumah mak ayah. Kan ramai orang, kalau mak ayah dah meninggal, jarang adik-beradik boleh berkumpul. Masing-masing dah beraya kat rumah lah. Walaupun mak ayahnya dah meninggal lama, tapi bila raya, adik-beradik, ipar-ipar boleh berkumpul. Saya rasa macam kagum.
Saya kata berkumpul. Ya, tiap tahun mesti berkumpul. Lepas tu, Ipa-ipa ni, sebab adik-adik kebanyakan lelaki, Ipa-ipa berkumpul kat meja makan. Maksudnya menantu-menantu arwah mama tua yang meninggal ni. Lepas tu, menantu-menantu perempuan ni pun bercakap, Ustazah, mak mertua kami sangat baik. Wanita yang salihah. Duk puji-puji arwah mak mertua. Kami, bila balik rumah ni, tak rasa macam rumah orang lain. Dan apa yang kami ingat adalah, pukul 4 pagi, 4:30 pagi, apa yang kami dengar adalah suara mak mertua kami bangun untuk baca Al-Quran. Yelah, tahajud semua tu buatlah. Tetapi 4 pagi ke 3 pagi macam tu, seawal pagi dah bangun untuk baca Al-Quran. Hampir setiap bulan khatam beberapa kali. Dan dia meninggal, pulang, naik motor, seorang diri, balik daripada masjid. Masjid ataupun surau. Kena langgar simple je macam mana. Tak adalah teruk badan, kemudian meninggal. Pulang daripada masjid, daripada rumah Allah. Dia kata selepas arwah ayah meninggal dulu, mak seorang. Tapi mak tetap jaga solat berjemaah di surau ataupun di masjid. Kalau kita nak bicarakan tentang hukum wanita pergi solat berjemaah di masjid di surau, Imam Yusuf Al-Qadawi, Syekh Dr. Yusuf Al-Qadawi antaranya, dan ulama-ulama mutaakhirin memberitahu, menyatakan afdal seorang wanita itu sekiranya tidak ada fitnah, selamat daripada fitnah, untuk solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Sekiranya dapat menambahkan kekhusyukan, dapat menambahkan ilmu dan memberi kebaikan untuk dirinya. Saya nak tanya ibu-ibu muslimat kita, agak-agak mana lebih tenang dan khusyuk? Solat kat rumah ke kat masjid? Bila kat rumah semua kerja nampak kan? Allahu Akbar. Rambut bergulung pun nampak. Rambut tu rasa dah sapu tadi. Macam mana rambut sapu lah ni. Tiba-tiba semayang tu lah nampak semua benda lah. Tapi bila kita pergi masjid, fikiran kita mula dikosongkan. Sedang menuju ke rumah Allah. Masuk je ke rumah Allah, kita tahu itu tempat para malaikat. Kan hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, siapa yang melangkah menuju ke rumah Allah, masjid ke surau ke, akan dicatat baginya pahala, setiap kali langkah 10 pahala, digugurkan 10 dosa, dan dinaikkan darjat oleh Allah. Melangkah baru, subhanallah. Sebab itu kita kata, okey, surau ni rumah jauh-jauh. Subhanallah, bila melangkah jauh, Ustazah, makcik tak lagak melangkah jauh 1 kilo. Naik basikal ke, naik motor ke, naik kereta tak ada masalah. Pahala akan dikira mengikut roda berpusing. Itu alim ulama menyebutkan. Tak perlulah kita nak melangkah sebab kata melangkah. Hadis Nabi kata melangkah. Kira roda berpusing tu pun dikira juga. Subhanallah, muslimat dimati Allah sekalian. Masuk dalam masjid, kita doa apa? Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Kita masuk pintu masjid, pintu surau. Tapi sebenarnya kita masuk pintu rahmat Allah. Kita tahu dengan rahmat Allah boleh masuk syurga Allah. Duduk pula dalam masjid sementara imam lambek. Imam sakit perut kan. Bulang alik, kotan dah lambat pula imam. Duduk saja-saja. Tak ada buat apa pun. Tapi sebenarnya kita sedang didoakan oleh malaikat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdiam, maksudnya iktikaf, duduk di dalam rumah Allah, akan didoakan oleh para malaikat dengan 3 doa. Allahumma ufillahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah makcik ni, pakcik ni. Ya Allah, terimalah taubatnya ya Allah. Rahmatilah dia. Didoakan oleh malaikat. Antara doa malaikat dengan doa kita, mana lagi makbul? Malaikat tak ada dosa. Malaikat meminta dengan Allah tanpa hijab. Malaikat bila berdoa tanpa ada kepentingan apa-apa. Sebab itu bila kita bicara tajuk merdeka dunia, merdeka akhirat, orang yang terbelenggu kakinya dalam keadaan tak ada halangan untuk dia pergi ke rumah Allah, itulah orang yang dalam keadaan tidak bebas. Orang yang dalam tawanan hawa nafsu. Tapi kita tengok orang yang senang. Siapa orang paling senang? Bila dipanggil hayya ala solat, senang ya pergi masjid. Dia boleh lepas semua belenggu-belenggu dunia yang mengikat. Bila Allah panggil hayya ala solat, cepat mudah dia tinggal segala urusan.
Kita lah orang perempuan kadang-kadang kita rasa apa? Dah selesai semua kerja baru boleh khusyuk kan? Buatlah juga buat. Tengok dah 2.30. Dah 2.30 laju masa dah kiamat dah kot ni. Nak dekat kiamat macam ni lah masa kan main lagi mulu. Sambung lagi, sikit lagi. Apabila kita meletakkan solat di hujung pekerjaan, itulah permulaan tidak khusyuk. Tetapi siapa yang mampu dengar azannya, dah masuk dah ni. Tinggallah sekejap, janganlah tinggal ikan tengah goreng tu. Getonglah dia. Padahal kita dah tahu dah tu pukul berapa. Kita yang kena aturkan kan? Aturkan. Ni dah dekat Zuhur, nantilah goreng, nantilah panas minyak. Subhanallah, Allahu Akbar. Siapa yang selalu buat persiapan untuk bertemu dengan Allah 5 kali, dialah orang yang akan buat persiapan bila saat bertemu Allah saat mati. Kalau asyik terkejut je, takut mati pun terkejut. Dia masuk, buat terkejut. Padahal dah setahun dah takwim tu keluar. Kan? Tak perasan masuk. Dah asal rupanya. Asyik terkejut je. Tapi kalau siaran TV tak ada, terkejut lah. Tahu pukul 7 nak mula drama tu. Kan? Dah posan, dah atur dah kerja ni. Settle semua. Sekejap lagi tengok TV ni. Subhanallah. Sebab itulah nak tahu ciri-ciri sebenar kita ni dah bersiap sedia belum tak nak jumpa Allah mati. Tengok sejauh mana sikap dan perangai kita saat bertemu dengan Allah waktu solat. Waktu yang kedua, tengok perangai kita bila nak tidur. Bersiap tak elok-elok nak tidur? Ketidur pun sambil-sambil tengok telefon, tengok gosip. Kan, tengok gosip, berita terkini, tengok pasal artis tertidur. Muslimin muslimat. Sebab itulah dalam firman Allah jelas Nabi Allah SWT berfirman, saat kita tidur, nyawa tu, roh tu akan keluar. Dan Allah akan kembalikan roh itu ke tubuh badan mereka yang akan hidup lagi. Dan Allah menyekat roh itu apabila sudah sampai masa untuk dia mati. Subhanallah. Sebab itu, antara sunnah Nabi sebelum tidur, Nabi buat apa? Wuduk. Ambil wuduk. Walaupun lepas tu suami sentuh, tak payah dimarahin suami. Tak payah di warning. Kan? Ajar kan? Tak payah warning kan suami ni kan? Sian suami. Bila suami sentuh, abang apa ni? Kan dah cakap jangan sentuh. Saya nak tidur dalam wuduk. Dalam iman. Kan saya kena ambil wuduk lagi. Tak pasal-pasal sebelum tidur bergaduh. Sebenarnya yang penting ambil wuduk. Kalau tersentuh batal tak apa dah. Maksudnya niat ambil wuduk tu sebab nak tidur. Kalau sentuh tu tak ada masalah Sebab kalau tidur pun bukan tidur dalam wuduk. Tidur terus batal wuduk. Kita faham kan? Masya Allah, Allahu Akbar. Yang kedua, apa yang Nabi buat? Baca 2 surah. Nabi tak akan tidur melainkan 2 surah. Iaitu surah Al-Mulk dan surah Sajadah. Kemudian Nabi baca 3 kul. Tangan dirapatkan. Kemudian hembus. Sapu ke seluruh badan. Nabi buat 3 kul. Sapu seluruh badan. Kemudian apa lagi? Tidur dalam keadaan mengiring. Di atas kanan. Bila atas kanan ni, semua anggota organ besar utama badan tidak terhimpit. Sebab organ besar badan nak berfungsi elok masa tidur, kita perlu tidur di atas lambung kanan. Sebab organ-organ utama yang berfungsi masa tidur, dia berada pada sebelah kiri. Kalau kita tidur terlentang ataupun tu, dia tidak dapat maksimum fungsi tu. Kita tak cukup rehat yang sebenar. Kalau nak betul tubuh badan rehat sebenar, tidur cara sunnah Nabi di atas lambung kanan. Kalau mati pun dalam tidur, mati dalam husnul khatimah. Subhanallah. Ada nak tanya soalan? Kita nak habis dah ni. Subhanallah. Kita habis dah ni. Oh, tadi ada edarkan buku ni. Tak apa. Okey. Subhanallah. Bahan surau? Oh, tabung surau. Okey. Kita nak buat pelancaran untuk kutipan infak, untuk kutipan dana, untuk wakaf bagi pembangunan dan gerak kerja surau kita, iaitu surau Al-Ihsan. Surah Al-Ihsan. Masya Allah, Allahu Akbar. Antara sebaik-baik infak dan sedekah adalah ke rumah Allah. Itu ada sebut hadis Nabi. Barang siapa yang membina, walaupun dengan sumbangan kecil, sama ada bina bangunan
ataupun bina pembangunan menghidupkan surau ataupun rumah Allah, masjid, maka Allah akan bina baginya istana di syurga. Subhanallah. Jadi dengan lafaz yang mulia, macam mana Tuan Haji? Kita ada, oh dah edarkan dah. Dah edarkan dah. Oh dah tabung tu semua dah. Bukan. Belum. Dia melancar macam ni. Oi, tengok tu letak dalam tu. Dalam apa tu? Dalam jug. Oh, kali pertama dalam dunia ni. Oh, memang kelas sungguh. Jug kacau pula tu kan. Okey, tim. Macam ni. Guna je tu paper bag tu. Ambil pinjam paper bag. Kan ada orang terlupa. Dia kata macam jug kat rumah dia. Dia pun bawa balik. Kan? Edarkan tu. Okey, dengan lafaz yang mulia. Ya, ada plastik tu Okey, sebelum edar, sabar dulu. Kita nak bagi semangat dulu dalam memberi ni. Muslimin, muslimat, tuan-puan sekalian. Memberi bukan sebab kita ada. Sebab kita nak adalah kita memberi. Nak ada bahagian akhirat. Subhanallah. Tuan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Antara yang akan menjadi saksi akan sedekah dan infak kita adalah rumah-rumah Allah. Ada orang dia milih. Oh, saya kalau sedekah bagi kat kampung, masjid kampung, tolong masjid kampung. Adalah lebih baik sebanyak mungkin masjid dan rumah Allah akan jadi saksi. Nabi SAW bersabda, sadaqatun junnah. Sedekah adalah perisai daripada api neraka Allah. Sadaqatun burhanun. Nabi bersabda, sedekah adalah saksi ataupun bukti di mahsyar kelak. Duit, infak yang kita sedekahkan ni akan bercakap di hadapan Allah kelak. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita mengedarkan plastik. Bukan tabung. Banyak sikitlah plastik. Takkan beri satu je. Aduh. Dua. Dia orang ni tak sabar ni. Kena 5 plastik. Kalau lambek takut dia tutup balik handbag tu. Okey. Tak apa. Biar bergorak sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan dengan infak, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah, dengan infak yang diberikan, ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa mereka yang bersedekah, ya Allah. Jadikanlah zuriat keturunan mereka, ya Allah, kami semua, ya Allah, hasil daripada infak dan sedekah ini menjadi keturunan yang saleh dan salehah, yang memperjuangkan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, daripada infak yang dikurniakan, maka lipat gandakanlah di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan infak yang diberikan, maka diangkatlah dosa-dosa, diangkatlah sakit-sakit, diangkatlah musibah, diangkatlah kedukaan dan kelukaan, kekecewaan dan kesedihan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami pada pagi yang barakah ini. Allah ya Jami' yang maha mengumpulkan, maka kumpulkanlah kami kembali, ya Allah, di syurga-Mu yang abadi, ya Allah, bersama dengan seluruh ahli keluarga, ya Allah, bersama dengan jiran-jiran kami, bersama dengan jemaah-jemaah surau dan masjid, bersama dengan seluruh muslimin dan muslimat, para pemimpin yang saleh dan beriman. Ya Allah, bersama kami ada para pemimpin kami, ya Allah. Berikanlah kesihatan, kesejahteraan, pertolongan dan perlindungan-Mu, ya Allah, agar pemimpin kami, ya Allah, terus-menerus menjalankan tanggungjawab yang baik, ya Allah, membantu kami sebagai rakyat, ya Allah, dan membantu dunia dan akhirat kami, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okey, jalan lagi ya, sambil-sambil tu jalan. Bagi saya 5 minit untuk kita buat kesimpulan. Masya Allah. Sebelum tu minum air sikit ya. Ada berapa orang tengok live ni? Subhanallah, lebih kurang 5,000 yang menonton secara live, campur FB dan juga TikTok 5,000 orang. Tapi yang hadir lagi ramai dalam 50,000 lebih kurang ya. Masya Allah. Muslimin, muslimat, ini memang Masya Allah, ada luas lagi kan tanah kubur ni. Siapa yang teringin nak ditanam dekat sini? Okey puan, lagi yang lain tak nak? Tuan Haji semua kan. Apa keistimewaan kalau tanam dekat sini?
Lapang lagi? Senang. Dik, kamu bawa live ni, tunjuk sebelah ni kubur. Sebab dia orang kat live ni tak nampak kubur. Tak apa, pergi tunjuk. Ni, memang sebelah. Saya duduk tengok belah sana. Dik, tunjuk sebelah sini. Masya Allah, berderau lah pula. Yalah, saya nampak situ jauh. Rupanya belakang saya ni Masya Allah, betul-betul. Kalau malam-malam buat ceramah seram tak ni? Tak, itu cerita lama-lama kan. Zaman kecil-kecil padahal kubur tak ada apa. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada ke rumah sebelah kubur ni ada? Ada tak orang yang kalau nak buat rumah, dia cari kubur? Ada, saya ada jumpa, ada. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Ada satu kubur di sekitar Negeri Sembilan tu. Di Sembilan, ni Negeri Sembilan lah ni. Ada satu kubur tu, dia dekat dengan apa? Dekat stadium. Faruh itu kan, dekat stadium. Lepas tu, sebelah apa nama? Jalan Raya. Ataupun sebelah Petropam. Lepas tu stadium kan. Lepas tu pasar lah, pasar. Lepas tu kan, bila lalu, anak-anak saya, ini bukan nak buat lawak, bukan ada benda yang nak sampaikan. Anak-anak saya cakap apa? Kesian ahli kubur kat sini. Mesti bising. Mesti time goal. Kesian ahli kubur ni. Duduk tepi jalan. Saya nak cakap, itu pemikiran kanak-kanak. Faham ya? Maksudnya, mereka rasa macam, sebab kita selalu bawa pergi kubur, nak suruh dia orang biasa dengan kubur. Kadang-kadang tu anak yang kecil umur 5 tahun cakap, Umi, kalau Umi mati, kita tanam depan rumah je lah. Saya tanya, kenapa Sofan? Senang sikit nak pergi ziarah. Tak payahlah tanam jauh-jauh. Kita pertegangkan lah, mana boleh, memang tak boleh, kena tanam di tempat sekian-sekian. Tapi membiasakan anak kita yang kecil-kecil pergi kubur ni, supaya mereka bersiap. Lepas lama-lama, biasa cakap pasal mati, bawa pergi kubur. Bila saya tanya saja nak test, anak yang kecil-kecil 6 tahun, 7 tahun ni kan, bila bawa, saya 7 orang anak kan. Ada yang paling kecil 3 tahun. Jadi semua sekolah rendah dengan tadika, yang menengah ada 3 orang. Masya Allah. Bila borak-borak tanya, kalau Umi mati macam mana? Tanamlah. Macam tu dia jawab. Kita ingat dia nak sedih ke? Kan? Nak sedih, tak boleh hidup. Umi jangan cakap macam tu kan. Tanya yang lelaki, sama dengan ayah dia jawab. Tanamlah kau dah mati. Sedih tak? Sedih. Sedih tak kalau Umi tak ada? Sedih. Habis tu kalau Umi mati, siapa nak masak? Siapa nak jaga? Tak apalah, Allah jaga, dia jawab. Sebenarnya atas kita nak jelaskan pada anak. Jangan bimbang kalau mak mati, Allah jaga, Allah hantar orang-orang baik. Itu adalah akidah kan. Bukan nak suruh anak tu rasa tak boleh hidup tanpa kita. Tapi buat persiapan untuk hidup tanpa kita. Dan selagi ada Allah, memang tidak ada apa yang merisaukan. Masya Allah. Saya pun jelaskanlah. Alam kubur, alam yang tak berkait dah dengan atas. Bising ke, duduk tepi stadium ke, tepi jalan raya ke. Sebab kita dah berada di alam yang lain. Namun, doa orang yang berada di atas, salam, semua itu akan sampai kepada ahli kubur. Namun, ada namun juga. Bila kubur dekat dengan surau, hari-hari dengar azan, dengar ngaji, dengar khutbah, dengar imam, subhanallah. Sudah tentu kita rasa kuburan seperti ini adalah kuburan yang menjadi pilihan, menjadi impian, menjadi keinginan. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan azan semua itu, kalau tengah diazab tu, maka terhentilah. Kalau boleh memang tak nak diazab lah, tak nak sebut pun diazab. InsyaAllah semuanya dalam keadaan umpama seperti taman syurga. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya kira sekadar itulah perkongsian pada hari ini yang membawakan tajuk Merdeka Dunia, Merdeka Akhirat. Terima kasih YB sudi turun bersama-sama. Bukan sekejap, dekat 2 jam juga kan. Masya Allah. Terima kasih semua pemimpin-pemimpin masyarakat. Masya Allah. Bawa panas tu kan. Subhanallah. Semua ni jadi saksi di masyarakat lah. Terima kasih ibu-ibu, ayah-ayah, semua AJK di sebalik tabir. PA sistem hebat. Oh, memang terbaik. Masya Allah.
PA system dia buat terbaik. Semualah dengan khemah macam kenduri kahwin. Bukan apa saya nak sebut, ramai orang bila majlis ilmu buat cincai-cincai. Speaker pun dengar tak dengar, berdengung. Sebab itu saya puji cara berfikir orang Juasih ni. Cara berfikir orang Kuala Pilah ni. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu akbar. Sebab dia meletakkan taman syurga Allah. Ini sebut hadis Nabi kan, Riyadil Jannah. Hilaku zikri majlis ilmu. Biar standard dia, speaker high class. Bila khemah, high class. Bila sekian-sekian buat yang terbaik. Siap edarkan kipas tu kan. Saya tengok duduk edar kipas, fikir macam mana nak bagi selesa. Mudah-mudahan, Masya Allah. Mudah-mudahan penganjur, AJK, semua yang sebalik tabir dan semua yang hadir. Allah berikan sebesar-besar ganjaran, iaitu syurga Firdaus, tanpa dihisap, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf salah dan silap. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jangan tutup lagi. Pusing-pusing je. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan sedikit-sedikit terima kasih kepada yang dimuliakan. Ini bagi pada AJK semua. Jano wan-wan, acik-acik, akak-akak. Insaf ke malam? Subhanallah. Insaf sekejap kan? Balik kan dah baik-baik kan lupa. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Ungkayan kata bak mutiara, moga jadi penawar, sucikan hati kita. Diharapkan hadirin dan hadirat sekalian dapat mengambil ibrah serta beroleh manfaat daripada ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Bagi agenda yang seterusnya, majlis dengan rasa rendah hati menjemput yang dimuliakan Ustazah Asma Harun bagi mencabut beberapa tiket cabutan bertuah dan menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Masya Allah, terbaik sebenarnya macam betul-betul. Dapat tiket konsert ke apa ni? Dapat buku. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Siapa dekat sini kan, Masya Allah, yang belum pernah pergi menunaikan umrah, angkat tangan. Masya Allah. Ramai juga yang dah pergi umrah kan, haji dan sebagainya. Kita mendoakan semuanya, ya Allah, Allah murahkan rezeki yang melimpah ruah, semua dapat menunaikan umrah. Masya Allah. Okey, tapi ni bukan dapat ke umrah ya. Medan. Oh, dapat medan selera, makan percuma. Sekejap lagi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nak cabut? 15. Oh, terbaik. 5. Oh, jauh beza tu 15 dengan 5 tu. Okey, 1. Okey, 2. 3. Berdoa semua. Jampi sikit salah. Itulah, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Jampi dia dapat hadiah kat saya. Oh, gitu. Masya Allah, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Doalah kan, masing-masing dapat. Masya Allah. Ke doa, janganlah MC dapat. Ni saya sebut saya baca Okey, dijemput 096. Angkis. Oh, Masya Allah, terpekan gemuruh. Oh, Masya Allah, relax mesti dah selalu dapat ni jabatan bertuah ni. Kali pertama seumur hidup ke dah biasa dapat? Biasa dapat? Pelik kan, orang yang biasa dapat selalu akan dapat. 096. Oh, HSG World yang bagi. Itu tokennya ni, bangun. Orang kata kembar saya, muka nak sama. Nampak tak muka dia iras? Kat mana? Ni, main sini, Okey, terima hadiah. Tak apa. Token bagi. Okey, Masya Allah. Okey, Masya Allah. Duduk sini, bagikan. Okey. 045. Copet. Siapa 045? 45. Ada. Subhanallah. AJK. Mana AJK? Masya Allah. Ni ada apa-apa subahat kau ni. 064. 064.
AJK juga. Masya Allah. Ke AJK tak dibenarkan? Boleh, dia orang kerja keras kan. Okey, seterusnya 068 Ada. Angkat tangan. Aduh, Masya Allah. Tepuk. Masya Allah. Okey. Seterusnya 081. Sedap berangin kan? 081. Ada tak 081? Kalau tak ada, kita ada. Masya Allah, 081. Tadi anak siapa yang datang salam tu tadi tu kan? Tengok suami isteri tu pakai baju sama Boria tu kan? Tu yang dukung tu anak tu baju sama Elok suami isteri Boria baju sama. Masya Allah. Boleh ambil gambar boleh. Meh. Masya Allah. Suami terpaksa ke macam mana? Isteri paksa pakai baju sama. Biasa warna sama ni betul-betul sama ni. Aduh, Masya Allah. Bagus. Hanya dijuasir saja. Dah cukup dah. Suruh YB pula. Okey, seterusnya minta dijemput YB Datuk Haji Ismail. Terima kasih. Masya Allah. Tepuk untuk YB kita. 5 tiket je Datuk. Jiran Ustazah. Oh, jiran. Oh, ya ke? Datuk? Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau ni 23, saya 20. Datuk yang nombor 20. Ya Allah, kenapa saya tak tahu? Kalau dia tak nak kisah. Orang tahu dia datang salah alam. Ya, Masya Allah. Okey, Datuk. Masya Allah, Datuk. Okey, saya baca. Sebenarnya saya dengan Datuk ni berjiran. Bersatu taman. Oh, malunya saya. Masya Allah. Nanti kita jalan rumah Datuk ya. Subhanallah. Okey. Nombor seterusnya 070. Masya Allah. Setakat ni semua perempuan. Murah rezeki orang perempuannya. Seterusnya 088. Kalau tak ada kita terbalikkan jadi 88. Sama juga. Ada 088. Lepas tu pandailah Datuk pilih 099. Terbalikkan pun 99 juga. Ui, pandai. Kan 66. Oh betul, terbalik 66. 099 wakil. Okey, 034. Ada tak 034? AJK dan 018. Tak apa, awak pergi jalan-jalan jauh pun tak apa dah. Ni cabut je lepas tu jalan. 018. Okey, dah habis dah. Ada 5 lagi ke? Ada. Okey. Itu Bagi tiket cabutan bertuah yang seterusnya, majlis menjemput Tuan Haji Abu bin Osman untuk bercabut. 099. Ada tak 099? Ada. Masya Allah. Jangan bimbang, saya akan tunggu ibu-ibu sampai yang terakhir insya-Allah. Hajatnya memang ingat kalau tunggu balik, tapi saya akan tunggu. Siapa nak jumpa, berhajat. Masya Allah. Subhanallah. Okey. Ada makanan. Masya Allah, ada makanan lagi. Masya Allah. Fish Ustazah. Ustazah Asma Harun ada video. Oh ni. Nanti kita jumpa. Sat. Nanti kita jumpa. Majlis belum berakhir. Sesi bergambar dan autograf akan diadakan sebentar lagi. Okey.
Okey. Ya, betul. Subhanallah, teruskan. Nanti kita jumpa ya, Hajar ya. Okey, dengan laju-laju 052. Ini buku ni 052. Buku tulisan kami ni. Memang susunan ini istimewa ni. Memang buku terbitan kami dan tulisan saya sendiri, Ustazah Asma. Memang betul. Ya Allah, MC dapat sungguh. Temukan gemurah untuk MC kita. Akhirnya rezeki dia. 037. 037. 037. Okey. 090. 090. Ada 037. 090. Okey, lagi 032. 032. Okey. Seterusnya 024. 024. Dah habis kan? Last kan? Last. 024. Ada lelaki. Okey. Meh. Tak apa, kita cabut je. Okey. Masya Allah Tuan Haji. Allahu Akbar. Rezeki Tuan Haji. Himpunan surah-surah pilihan, maksurah, doa-doa. Masya Allah. Okey, 61. Oh, Masya Allah yang terakhir. Isteri siapa lah tu kan? Isteri muda siapa ni? Ya, Mak Udo. Mak Uda. Oh, suami yang ambil gambar. Suami dah ready awal. Dia dah tahu ni. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi selesai sudah. Muslimin muslimat, boleh tak? Mana Ustaz? Ustaz kita. Bukan ni, Ustaz selawat sikit. Dah berkumpul ni kan, selawat sikit. Mesti boleh Ustaz kan? Suara sedap tak? Boleh Ustaz. Pimpin selawat simple-simple. Saya rasa sayang bila tak mula dengan selawat, dia berkumpul. Ustaz, diri sini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. Okay, subhanallah, merdu dan indah sekali suara Al-Qadir Ustaz dan sangat sempurna jika kita sama-sama berselawat. Buat penutup, saya nak menjemput ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin-muslimat untuk singgah. Sudilah singgah di gerai yang kami bawa barang-barang jualan. Sila habiskan ya barang-barang tu. Itu adalah untuk apa ni? Nanti kita boleh. Okey, itu adalah untuk kesinambungan kerja-kerja dakwah dan kerja amal kebajikan kita buat. Jadi insya-Allah macam-macam yang kita bawa telekong, memang keluaran khas di bawah Ustazah Asma, baju-baju, tudung-tudung memang yang kita jahit sendiri, yang kita jaga kualiti, boleh belilah untuk hadiah untuk diri sendiri. Silalah jemput tengok ya. Itu saja, saya tak ada pegang mic dah, kembali kepada MC.